Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rusdi. Tumpuan berita, seluas 1,500 hektar tanah kerajaan di Sri Aman akan dibangunkan sebagai projek tanaman dan pengeluaran padi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, ia sebagai kesinambungan kepada projek pengeluaran padi yang dilaksanakan di Lubuk Punggol Gedong. Sebagai permulaan, projek tersebut dijalankan menggunakan tanah kerajaan dan seterusnya akan diperluaskan dengan pembabitan pemilik tanah persendirian. Jadi di sini saya telah bersetuju kita nak cuba 1,500 hektar tanah kerajaan untuk kita gunakan dengan teknologi baru, dengan harapan tanah-tanah yang lain yang kepunyaan orang lain akan menggunakan model ini supaya they can follow the new technique of planting paddy. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja di Pusat Pengeluaran dan Pemprosesan Benih Padi SPPC Stumbin di Sri Aman pada Ahad. Menurutnya, projek penanaman padi di Lubuk Punggol Gedong akan dijadikan contoh untuk pengeluaran padi di negeri ini. Projek yang menggunakan teknologi terkini oleh Universiti Putra Malaysia UPM itu mampu menghasilkan padi yang boleh dituai sebanyak 5 kali dalam masa 24 bulan. Kita telah membuat satu kajian bersama dengan UPM di Lubuk Punggol, dan dalam kajian tersebut dan juga eksperimen yang kita buat, nampaknya kita dapat mengeluarkan hasil daripada 1 hektar boleh ditanam 5 musim dalam masa 24 jam, 24 bulan, 24 months lah. Dan yield pada 1 hektar ialah kira-kira 8 tan. Saya sendiri telah menuaikan the first harvest di Lubuk Punggol, dan saya rasa bahawa that can become our model kita untuk pengeluaran padi di kawasan-kawasan yang lain. Tambahnya lagi, dengan Sarawak pada masa kini hanya mampu mengeluarkan 36% daripada jumlah yang dikehendaki, beliau mahu usaha dipertingkatkan bagi menghasilkan keluaran padi di negeri ini kepada 100%. Hadir sama semasa lawatan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Francis Harden Hollis, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Bergunan Datuk Mong Dagang, Ahli Parlimen Batang Lupa Syafizan Muhammad Kipli dan Pengurusi Agensi Pembangunan Sri Aman Sada Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Zohari berkata Sarawak akan menambah peruntukan bagi projek tanaman dan pengeluaran padi di negeri ini dalam usaha membantu meningkatkan bekalan beras sekaligus menjamin sekuriti makanan negara. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata ia berikutan peruntukan sebanyak RM173 juta daripada Kerajaan Persekutuan untuk projek tersebut tidak mencukupi. Katanya peruntukan besar diperlukan untuk menyediakan sistem pengairan yang lebih baik agar dapat meningkatkan pengeluaran padi. Walaupun kita mengucap terima kasih kepada Kerajaan Pusat yang menganggarkan peruntukan 173 juta yang saya ingat tak cukup untuk kita membangunkan padi, mau tak mau Kerajaan Sarawak akan memberikan peruntukan yang lain dengan harapan mudah-mudahan kerajaan ada pendapatan yang lebih, insya-Allah. Jelas Datuk Patinggi Abang Zohari, peruntukan itu bagi membangunkan projek penanaman padi di kawasan selatan dan utara secara berperingkat. Sebab itu Kerajaan Sarawak akan memberikan peruntukan tersebut untuk kita membangunkan secara beransur-ansur penanam padi. Untuk kawasan selatan kita akan mengambil kira kawasan 10,000 hektar, dan kawasan utara pula
10,000 hektar juga, termasuklah kawasan Limbang dan Lawas dan sebahagian daripada Bekenu. Dan di Lembah Selatan, Semunyan dan juga Gedong, Semunyan dan Si Aman. Keperkembangan di Limbang, Sarawak menyasar menanam sebanyak 35 juta pokok di seluruh negeri menjelang tahun 2025. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amawang Tengah Ali Hassan memberitahu jumlah tersebut merupakan peranan Sarawak dalam membantu Malaysia menanam sebanyak 100 juta pokok menjelang tahun 2025. Katanya usaha ini juga sejajar dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 di mana Sarawak menekankan kepada peningkatan ekonomi, keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Tambah beliau, apa yang dilaksanakan ini adalah untuk menyokong program penghijauan Malaysia dan ia dikenali sebagai Greening Sarawak Towards Greener Generation. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada Majlis Perasmian Program Limbang Arbor Day 2024 di sini pada Sabtu. Menurutnya, setakat hari ini Sarawak melalui Jabatan Hutan Sarawak JHS berjaya menanam sebanyak 32,477,007 pokok. Jelas beliau lagi, program dilaksanakan sempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Sarawak itu menyaksikan sebanyak 1,000 pokok disumbangkan untuk ditanam bagi meningkatkan lagi jumlah penanaman pokok di negeri ini. Laporan selanjutnya, sebanyak 1,459 buah sekolah rendah dan menengah seluruh Sarawak dengan sejumlah 416,000 pelajar tahun 1 sehingga tingkatan 6 telah memulakan sesi pertama persekolahan mereka pada Isnin. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mengumumkan bahawa tiada sesi pengajaran dan pembelajaran PDP formal di kelas pada minggu pertama persekolahan. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS Datu Dr. Azhar Ahmad berkata, pada minggu pertama ini, para pelajar akan mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan daripada pihak sekolah. Dan seperti yang telah diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, pada minggu pertama persekolahan ini tidak ada sesi pengajaran dan pembelajaran secara formal seperti biasa dalam kelas. Tetapi anak-anak akan mengikuti pelbagai aktiviti yang disediakan oleh pihak sekolah. Tujuannya adalah untuk menjadikan anak-anak kita familiar dengan kembali ke sekolah dan membina pelbagai kemahiran yang ada yang diperlukan untuk meneruskan pendidikan mereka dalam tempoh yang selanjutnya, insya-Allah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media dalam program First Day at School di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Matang Jaya di Kuching pagi tadi. Untuk rekod, sejumlah 34,285 murid tahun 1 dan 28,351 pelajar tingkatan 1 kembali ke sekolah pilihan masing-masing serta memulakan program transisi pada minggu pertama sesi persekolahan bermula. Di Miri pula, Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak JPVS telah berjaya memvaksinasi sebanyak 564 ekor anjing bermula Januari sehingga 9 Mac 2024 di bahagian Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, walaupun setakat ini Miri tidak mempunyai sebarang kes rabies, namun beliau menyeru masyarakat di situ agar terus berjaga-jaga dengan wabak itu, memandangkan kadar kematian akibatnya amat tinggi. Katanya masyarakat juga perlu sentiasa peka dengan program percuma anjuran agensi berkuasa dan tidak melepaskan peluang keemasan untuk mendapatkan suntikan percuma untuk haiwan peliharaan mereka. Tegas beliau, penting bagi pemilik anjing mendapatkan dos penggalak suntikan vaksinasi anti-rabies untuk anjing mereka sekali setahun bagi meningkat atau mengekalkan tahap imuniti haiwan peliharaan mereka itu. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke tapak program vaksinasi, pengeluaran lesen dan pemasangan microchip untuk anjing di Miri pada Sabtu. Adun Senadin itu memberitahu program vaksinasi anti-rabies, pelesenan anjing dan pemasangan microchip telah diadakan di pelbagai lokasi untuk kemudahan orang ramai.
Manakala di Sebuyau, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi telah mengadakan lawatan kerja projek program transformasi luar bandar RTP menaik taraf Dewan Serbaguna Kampung Mambai pada Sabtu. Lawatan bersama Jabatan Kerja Raya JKR Kota Semerahan dan Pejabat Daerah Sebuyau adalah untuk melihat projek yang bermula pada 14 Ogos 2023 dan siap sepenuhnya pada Disember tahun lalu dengan kos projek bernilai RM480,000. Difahamkan Dewan yang baru itu mampu memuatkan seramai 300 orang penduduk dalam satu majlis. Keperkembangan sukan, pasukan dari Kuching mengungguli kejohanan futsal Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan masak antara bahagian apabila mereka berjaya menggondol gelaran juara bagi kedua-dua kategori lelaki dan wanita. Pasukan Kuching B berjaya menempaskan Kuching A melalui penentuan sepakan penalti sekaligus membolehkan mereka membawa pulang hadiah berupa piala dan medal kejohanan tersebut. Manakala itu, pasukan Kuching B kategori wanita berjaya menundukkan pasukan Miri pada perlawanan akhir yang berlangsung di Arena Sukan Simpang 3 pada Ahad. Bagi kategori lelaki, pasukan dari Bintulu dan Limbang berjaya merangkul gelaran 3 bersama sekaligus masing-masing membawa pulang trofi kemenangan serta medal. Manakala bagi kategori wanita pula, kedudukan 3 bersama diraih pasukan dari Kota Semerahan dan Serian untuk membawa pulang trofi dan medal. Dalam pada itu, anugerah pemain terbaik kejohanan bagi kedua-dua kategori dirangkul Muhammad Nur Aziman dari Kuching B dan Elizabeth Oyau dari pasukan Miri. Hadiah disampaikan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datu Baklen Bangi. Adik sama pengarah Unit Integriti dan Ombudsman Union merangkap Setiausaha Kehormat Maksak Sarawak Semawi Muhammad dan Residen Bahagian Kuching merangkap Pengerusi Maksak Bahagian Kuching Nur Leha Sharif. Sementara itu, penampilan sulung dalam kejuaraan bowling Piala Berpasukan Sarawak Hornbill 2024 nyata berbaloi buat pasukan dari Jakarta, Indonesia DKIA apabila berjaya muncul juara keseluruhan pada kejohanan yang melabuhkan tirainya di Megaland Sarawak pada Sabtu. Pasukan DKIA yang diwakili Diwan Rezaldi, Yeri Ramadona, Marvin dan Henki mengumpul 52 mata selepas melakukan 16,336 jatuhan pin untuk mengatasi pencabar terdekat pasukan Dortmund yang membariskan Musaya Khalid, Abang Afiq Yazid Abang Azman, Muhammad Hazim Ali Hanafiah dan Ahmad Aidil Abdul Halum dengan hanya 5 mata selepas menjatuhkan 16,256 pin. Di kedudukan ketiga adalah pasukan hero bowling Chong Jun Fu, Daniel Tan Yan Han, Bong Ki Hao dan Desmond Law Kwang Yu yang mengumpul 40 mata selepas mencatat 15,816 jatuhan pin. Kemenangan itu membolehkan DKIA pulang dengan hadiah lumayan RM10,000, trofi cabaran dan pingat, manakala tim Dortmund dan Hero Bowling masing-masing meraih RM7,000 dan RM5,000 termasuk pingat. Selain juara keseluruhan, pasukan dikendalikan William Wijaya itu turut gah dengan menyapu kategori doubles short oil pattern, trios long oil pattern, team of 4 short oil pattern and long oil pattern serta all events. Bukan itu sahaja, rakan sepasukan DKIA iaitu DKIB turut memenangi tempat kedua dalam kategori doubles short pattern menerusi Paulo Hernandez dan Patrick M. Hernandez. Dalam pada itu, pemenang lain adalah Hero Bowling doubles long oil pattern, trios short oil pattern, Team Dortmund Bakers 4 dan Sunway Megalands Team of 4 Long Oil Pattern. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dato' Gerald Rentap Jabu bersama Presiden Persatuan Ten Pin Bowling Amatur Sarawak Abbas Sani Sipoh Heng, Timbalan Presiden Abbas Saiful Bahri Syukri serta Naib Presiden Abbas Robert Lunamin. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fatin Syahira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube.
Mengakhiri Buletin UKAS dengan sorotan lawatan kerja Premier Sarawak di Pusat Pengeluaran dan Pemprosesan Benih Padi SPPC Stumbin di Sri Aman pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat. Salam UKAS.